Perkataan kuning dan kekeringan, seterusnya mati dan tumbang. Maka begitulah juga dengan dunia ini. Kita kena sedar Allah Ta'ala adakan tanda-tanda kepada makhluknya, menandakan makhluk itu berada di saat akhir. Kalau manusia, dia tua, uban, mata kelabu, rasa lengok, sakit, tua dan seumpamanya. Ini pada manusia. Untuk memperingatkan kita. Ada sapak nyanyuk. Binatang pula dijadikan nampak lemah. Gigi dia taring tak ada. Tak bermaya binatang. Pohon kayu begitu juga. Sebelum mati ada tanda-tanda dia. Maka begitulah juga dengan dunia ini. Allah menampakkan kepada kita tanda-tanda hampir ajalnya. Dan seterusnya binasalah ia. Dan segala isi dan alam sekelilingnya. Dunia kita begitu juga. Allah Ta'ala akan tunjukkan tanda-tanda. Sebahagian tanda-tanda itu tanda-tanda kecil. Sebahagiannya tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil banyak. Tanda-tanda besar dia berlaku jarang-jarang, tapi besar. Bahannya besar. Kita akan baca satu persatu. Kita kena baca benda yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jangan kabah rambang. Tengok pisang cabang, tengok ponyo cabang, kata tanda kiamat tu pelawak. Duk mai reka bukan-bukan. Jangan. Kena tengok Quran. Tengok hadis-hadis Nabi SAW. Jangan bercakap bahan rambang. Ikut suka aja bercakap. Tak boleh. Perkara ini dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Faqad jaa'a asyratuha. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Surah Muhammad ayat 18. Ayat ini sebut dalam surah Muhammad. Surah yang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu malaikat hari kiamat, iaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedah bagi mereka kesedaran mereka apabila hari kiamat sudah datang? Tuhan kata, aku tunjuk kepada kamu tanda-tanda hari kiamat. Bila mari hari kiamat itu, mari dengan mengejut. Ada tanda-tanda yang sangat hampir. Masa tu baru nak beriman. Baru nak sedar. Tak ada apa dah. Tak ada apa. Kita akan baca contohnya bila matahari naik dari arah barat. Masa tu banyaklah orang mengucap istighfar. Tak terima dah masa tu. Tak terima dah. Tutup pintu taubat. Ada soalan? Jangan main. Dia ni duduk kat luar lagi lah. Sebagaimana bila manusia nyawa sampai ke halqam. Disebut dalam hadis, Tuhan buka pintu taubat pada manusia. Ditutup pintu bila nyawa sampai ke halqam. Nyawa sampai ke halqam baru nak bertaubat tak ada. Tak terima dah. Kalau sampai pada lutut kat pinggang boleh taubat lagi. Dah sampai ke halqam tak ada. Ditutup pintu taubat. Begitu juga bila matahari naik dari arah barat. Matahari dah naik macam biasa dah, pusing dari arah barat. Hari ini berlaku terlalu sejuk, terlalu panas. Kenapa? Ahli-ahli sains mengatakan faksi dunia beralih. Negeri yang duduk di bawah kutub jadi kutub. Kutub jadi cair. Kutub jadi cair. Menyebabkan gunung-gunung salji di kutub jadi cair. Menyebabkan air laut pasang dengan besar. Akan ada pula-pula yang tenggelam. Negeri yang tenggelam pun akan ada.
akan tiba masanya. Berlaku ke bumi. Kemuncaknya ialah matahari musing naik belah tu. Jadi pusing dunia. Masa tu barulah nak bertaubat. Ada idea apa dah? Ni. Adakah masa tu baru mu nak bertaubat? Itu amaran disebut dalam Quran. Kita kena percaya akan berlaku tiba masanya. Di antara tandanya yang besar yang telah pun berlaku ialah kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ialah Nabi yang paling akhir menjadi penyudah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ia adalah suatu amaran yang besar kepada hampirnya umat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu bu'istu ana was-sa'ah kahataini wa asyara ila usbu'aihi as-sababata wal-wusta wa qarrana bainahuma." Muttafaqun alaih. Artinya dibangkitkan aku dan hari kiamat itu seperti kedua-dua ini sambil ia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dengan mendempekkan kedua-duanya. Allah Ta'ala bangkitkan aku dengan kiamat macam ini dekat. Di mana berita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab agama Majusi, disebut dalam kitab Biza agama Hindu. Bahkan ada kata sebut dalam kitab agama Buddha. Sebut dalam kitab agama. Dan Quran menyebut, "Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min asy-syahidin." Dan ingatlah apabila Nabi mati dilantik seseorang Nabi zaman dahulu. Nabi-Nabi zaman dahulu, tiap-tiap orang Nabi akan memanggil pengikut dia. Pengikut dia memberitahu akan tiba masa zahir seorang Rasul. Rasul akhir zaman. Aku tak tahu bila. Kalau mudah dengan Rasul ini, mu mesti beriman, tolong dan berjuang bersama dengan dia. Nabi itu minta misak, minta bay'ah, minta janji dengan pengikut dia. Kamu mengaku, pengikut dia mengaku, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah menjadi saksi. Aku dah beritahu. Menunjukkan betapa besarnya berita kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab zaman dahulu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, Yahudi, Kristian dan lain-lain, mereka itu mengenali Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Terang disebut tanda Nabi akhir zaman. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka susuk tak beritahu kepada pengikut kecuali mereka yang dapat hidayah, macam Abdullah bin Salam, Muammar Asad di zaman kita, Muammar Asad yang sudah meninggal dunia, Yahudi daripada Austria dan lain-lain, yang memberitahu. Kebanyakannya menyembunyikan. Pasal apa? Takut tak boleh harta, tak boleh pakat, menyokong kerajaan-kerajaan yang zalim di zaman masing-masing. Ini penyakit ulama-ulama yang menyokong kerajaan. Tak ke betul dan salah, nak hidup saja. Bukan saja menyembunyikan hukum, sanggup menyembunyikan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Takut raja-raja marah. Pembesar-pembesar pemimpin zaman dia marah. Mereka menyembunyikan benda yang sebenar. Termasuk sami-sami. Sami-sami. Sebahagiannya tahu menyembunyikan perkara yang benar. Menunjukkan bahawa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah tanda akhir zaman. Bila mari Nabi Muhammad, menandakan zaman sudah akhir. Apa yang menakjubkan, Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim untuk menghantar anak dia Ismail yang akan kita sambut hari Yahdi tak berapa hari lagi. Allah Ta'ala suruh Ibrahim hantar anak dia yang baru lahir Ismail alaihissalam yang masih kecil dengan ibu Ismail Hajar. Allah Ta'ala suruh Ibrahim letak Ismail di bumi Mekah yang Tuhan pilih, Ummul Qura, bumi yang pertama Tuhan jadikan di atas dunia. Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan, kerana air tak ada. Air tak ada, tumbuhan tak ada, binatang tak boleh hidup situ. Allah Ta'ala suruh Ibrahim letak anak dia situ di Mekah dengan ditemani ibu Ismail Hajar. Tak beritahu nak letak mana. Dibawa Hajar dengan anak Ismail letak. Tengok tak ada orang seorang. Air pun tak ada, kering. Bukan kayu dah tumbuh. Ibrahim nak tinggal gitu je. Hajar tahu dia nak tinggal di sini. Nak tinggal di sini. Kerana Allah Ta'ala dalam kitab Taurah, disebut dalam kitab Taurah. Ni, kitab Taurah menyebut. Bila isteri Abram, dia kata Ibrahim, Abram. Isteri Abram, Sarah, tak boleh anak. Dan Abram ada hamba, Hajar. Hajar ni hamba yang Raja Mesir beri hadiah. Hajar. Bila Sarah tak boleh anak, dalam kitab Taurah kata, lalu Sarah kata ke Abram, ambil kemulah Hajar ni. Mudah-mudahan boleh anak. Ibrahim pun buat isteri pada Hajar. Buat isteri. Pada Hajar, tiba-tiba Hajar beranak. Bila Hajar beranak, menyebabkan Sarah cemburu pada Hajar. Jadi begitu. Sarah pun boleh anak juga. Berlaku pertelisian. Lalu Sarah kata mu kena letak jauh lah Hajar ni. Tuhan aturkan begitu. Lalu Allah perintah Ibrahim. Ceritanya dan kita Taurat kata Abram. Allah Ta'ala perintah Abram bawa Hajar ke bumi Mekah. Bumi Mekah yang kering. Bila dia letak di situ, Hajar kata nak tinggal sini. Memang sudah tentu Ibrahim akan tinggal di situ. Ibrahim kata iyalah, Tuhan suruh. Ibrahim kata iya, Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, kena terima lah. Kena terima lah. Hajar tak tanya mana air, mana orang, tak ada orang seorang sini. Nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada makanan. Tak tanya. Ini kerana Tuhan suruh. Ini ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah, yang kita kena faham. Tuhan pacak di situ. Tunjang akidah yang sangat kuat. Keimanan, percaya pada Allah Ta'ala. Percaya pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala suruh, kena terima. Jangan kata nak makan apa. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala, nak makan apa. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala, wahara. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala, punuh ekonomi kita. Jangan jalan hukum hudud ni, orang takut. Nanti punuh kita. Ini semua penyakit-penyakit ni. Ini kena faham daripada kisah ini. Ini. Setelah Ismail membesar. Ismail besar, boleh bercakap dengan ayah. Berjalan boleh bercakap, boleh memikir. Walamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya
Inni ara fil manami anni albahu. Ibrahim ajak jauh daripada Hajar. Wahai anak, ayah mimpi, sembelihmu. Ismail beriman Ibrahim ayah dia adalah Rasul. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah, bukan macam mimpi orang lain. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail kata, kalau ini mimpi, buat meleh saya. Meleh. Tunaikan apa yang Tuhan perintah. Engkau akan dapati saya sabar insya-Allah, kata Ismail. Disebut kisahnya bagaimana Ibrahim asuh pisah nak sembelih sungguh-sungguh, bukan main-main. Nak sembelih sungguh-sungguh. Ismail dok kata ni ayah apa ni, gila ayah ni sembelih ni. Tidak. Ini Rasul. Allah Taala kata, wahai Ibrahim, bukan aku suruh melih, aku nak uji je, nak cuba sejauh mana mu taat pada aku. Ini kehebatan asal usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan daripada manusia yang begini rupa, yang taat kepada Allah Taala, yang beriman, sanggup hantar anak di tempat yang tak ada apa-apa, tak ada manusia, takut. Sanggup tunai perintah, sembelih. Sanggup serah diri dia sembelih bila Allah Taala perintah. Allah Taala Maha Rahmat, Allah Taala Maha Adil, Allah Taala Maha Pemurah, Allah Taala Maha Pengurnia. Ni dak tuang suruh kerak tangan, apa ni kerak tangan, dak boleh lagi ni. Ni agak-agak di mana ni? Ni kena reti molek. Kena reti, jangan kita melih lembu je, jadi bodoh pada lembu. Melih kambing, bodoh pada kambing. Kena faham. Wa man yarbu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Qala khustafanahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada hidra Yaqub bil maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahum wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan sesiapa yang tidak suka kepada agama Ibrahim, iaitu Islam, agama yang serah diri pada Tuhan. Tuhan suruh apa kena ikut, ini makna Islam. Termasuk Tuhan suruh sembelih anak. Tuhan suruh hantar anak bini ke tempat yang tak ada apa. Ikut, ini makna Islam. Ibrahim kata, saya Islam. Kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi Rasul. Di akhirat termasuk kalangan orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Malam Isra' Mi'raj, Nabi bertemu dengan Ibrahim di langit yang ketujuh. Bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Ibrahim berkata, memberi wasiat pada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub juga memberi wasiat. Wasa Ibrahim banihi wa Yaqub, boleh baca dua. Ini qiraat, ilmu qiraat. Wasa Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim mewasiatkan kepada anak, dan Ibrahim, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak. Kalau kita baca wa Yaqub. Kalau wa Yaqub, Ibrahim mewasiatkan kepada anak dia Ishaq, Ismail dan Yaqub. Kerana ada riwayat mengatakan Yaqub sempat dengan Ibrahim. Yaqub sempat dengan Ibrahim. Yaqub sempat dengan tok kiri Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala telah pilih pada kamu satu agama. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu jadi orang Islam. Nabi Yaqub, adakah kamu menyaksikan wahai orang-orang Yahudi? Wahai Bani Israel? Ayat ini diturunkan di Madinah. Orang Yahudi kat mana? Kamu ada wahai orang Yahudi? Ketika Nabi Yaqub didatangi oleh tanda-tanda mati dalam keadaan nazak, dikelilingi oleh anak-anaknya,
Yakub bertanya pada anak-anaknya, bertanya pada anak-anak dia, mengrusiat, apa yang kamu sembah selepas aku mati? Lepas aku mati, mu nak sembah apa? Ibrahim nak tanya, lepas aku mati, mu nak tanah mana? Nak rumah mana? Nak kereta mana? Tak tanya. Lepas aku mati, mu nak sembah siapa? Anak-anak Yakub menjawab, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan yang satu, dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Dan Allah Ta'ala tutup Rasul dengan Nabi akhir zaman, Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bawa Islam ke seluruh pelosok dunia. Allah Ta'ala jadikan zaman kita hari ini mudah dengan kapal terbang, cepat je. 24 jam sampai ke mereka. Berita dalam masa saat, berapa saat sampai berita. Bukan macam zaman dulu, payah nak dapat berita. Cukup bagi Nabi, bagi akhir zaman seorang Rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita sedar mengapa Allah Ta'ala utuh Rasul akhir zaman Muhammad SAW di zaman kita sekarang. Kerana zaman kita sekarang ini mudah berhubung, cukup seorang Rasul saja. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu sains, ilmu teknologi, politik, ekonomi, semua ilmu. Quran adalah mukjizat. Mukjizat. Dengan sebab itu kena rujuk pada Quran. Rujuk pada Quran. Kalau tak ada dalam Quran, baru boleh guna akal. Boleh guna akal. Guna akal pula tengok ada tak dasar umum dalam Quran. Jangan keluar pada dasar umum ni, tak boleh. Ha? Ada dasar umum yang Tuhan tunjuk. Jangan keluar pada dasar umum. Ini dia. Jangan guna akal dulu, lepas tu cari Quran. Nak suruh ikut akal dia. Ha, ni tak betul. Inilah tujuan kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda yang besar. Bila zahir Nabi Muhammad menandakan dunia sudah berada zaman akhirnya. Akan berlaku kiamat. Tuhan bawa tanda lepas satu-satu. Di antara yang telah berlaku juga ialah terbelahnya bulan ketika orang-orang musyrikin Quraisy mencabar Nabi Muhammad SAW dengan membuktikan mukjizat yang menjadi tanda kenabiannya. Lalu ia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba bulan terbelah dua bersetangan dengan puncak gunung Bukit Abi Qubais. Bukit Abi Qubais. Dengan diperhatikan oleh penduduk Mekah. Berhubung dengan peristiwa ini Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3. Artinya telah dekat di atasnya kejadian hari kiamat. Telah dekat datangnya kejadian, tak bukan di atas. Telah dekat datangnya kejadian hari kiamat itu. Dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan ada ketetapannya. Allah Ta'ala menurunkan ayat bulan terbelah dua. Terbelah dua berlaku apabila Nabi ajak penduduk Mekah masuk Islam. Mereka tak mahu masuk Islam. Mereka nak tunjuk bukti. Lalu Nabi berdoa, bulan terbelah dua bulan. Terbelah dua bulan. Sebelah duduk belah lain ni, sebelah duduk lain ni. Bukit Qubais, orang Melayu kata Jabal Qubais. Jabal Qubais ni duduk tengah. Jabal Qubais ni lah bukit yang ada istana dekat Masjid Mekah. Itu Jabal Qubais. Di situ. Bulan terbelah dua.
Mereka saksi dengan mata. Di mana dalam buku sejarah lama Cina, orang tahu bahasa Cina kena kaji. Ada orang buat kajian dalam bahasa Cina, sejarah lama Cina, di mana orang Cina dapat melihat bulan sebelah dua ini. Ini menandakan benda ni betul-betul berlaku. Padahal masa tu bukan ada apa-apa hubungan Cina dengan ni. Dalam buku sejarah lama Cina ada sebut bulan terbelah dua. Lalu Raja Cina di zaman itu memanggil ahli-ahli falak. Ahli-ahli falak dia. Ahli-ahli ilmu bintang. Apa hal ni? Bulan dah terbelah dua. Lalu ahli-ahli falak dia memberitahu berlaku perkara yang besar. Berlaku perkara yang besar di sebelah barat. Masa itu sudah ada peniaga-peniaga Arab yang datang ke China. Lalu dia tanya peniaga Arab, berlaku apa? Lalu dia beritahu Zahir seorang Rasul di Mekah. Seorang yang mengatakan dia jadi Rasul akhir zaman. Dengan sebab itu China tidak berperang dengan Islam dalam sejarahnya. Dengan sebab itu Islam sapa di China sejak zaman Nabi SAW. Ada masjid di China yang dibina di tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Islam sapa kat negeri kita ni tahun 500 Hijrah, 400 Hijrah. 8 Hijrah sudah ada masjid di China. Ini menunjukkan bahawa Islam sudah sapa di China sejak zaman Nabi SAW. Dan dikatakan ada kubur sahabat. Ada sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, tu tak betul. Bukan, mungkin sahabat yang tak terkenal. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mati di Baqi' di Madinah, kubur dia di Baqi', bukan di situ. Bukan, nak lain. Itu bukan sahabat yang besar. Mungkin ada sahabat-sahabat yang kecil, wallahu alam, kita tak tahu, yang pergi ke China menyaksikan bulan terbelah dua. Dan di sana ada ahli-ahli sains Islam. Ada ahli sains Islam kita. Bukan ahli sains kafir. Ahli sains kafir ni tak cerita. Dengan menggunakan alat teropong yang membesarkan bintang-bintang ni, mendedahkan ada tanda-tanda. Selepas bulan terpecah dua, dia takut balik. Ada tanda-tanda, tengok tu dia. Tempat belah tu ada tanda pada bulan ini. Dapat dilihat melalui alat-alat yang moden. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Yang Tuhan tunjuk perkara yang besar berlaku di zaman itu. Tetapi orang kafir kata Muhammad sahih dah, sahih. Dia kata sahih pula tak mau masuk Islam. Cukuplah dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang sempurna, mencakupi semua umat dan zaman, menutup turunnya wahyu. Tidak ada wahyu lagi. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Tak ada wahyu lagi. Tiada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Membuktikan bahawa umur yang masih baki pada dunia ini adalah terlalu sedikit. Kalau dinisbahkan mula ia diciptakan Allah. Di samping itu Allah juga memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kelakuan yang berlaku di atasnya dan pada muka bumi itu sendiri sebagai amaran hampir kiamat. Pasal apa Nabi dah lahir Hijrah 1437. Jangan banding 1400 ni lama sangat, kena banding dengan awal dunia jadi berapa juta tahun dah. Dunia ni dah lama dah. Makna dunia sudah ada di penghujung. Dibanding dengan mula dijadikan bumi, sudah ada di penghujung. Bila kiamat kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sudah menunjukkan tanda-tanda berlakunya kiamat. Di antaranya ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda yang lain. Firman Allah Ta'ala, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah
Famin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Suratul Najm ayat 57 hingga 62. Artinya telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka adakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan, buat suka-suka, dan tidak menangis, sedang kamu melengahkan amalan kamu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Itulah dia amaran hampirnya hari kiamat. Sila kamu perhatikan tanda-tandanya yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, sehingga menggerunkan hati-hati orang yang menyedari dan yakin kepada berlakunya. Wallahu a'lam.